Hai guys, selamat kembali ke Kubigo Bigo. Anda bersama saya Ekram dan MJ. Selamat datang ke set terbaru Kubigo Bigo. Mic baru, meja baru, dinding baru dan format baru supaya video untuk goers semua lebih fresh dan menarik. Cakap pasal menarik, hari ini kami ada sebuah perbincangan menarik untuk goers. Dengar-dengar cerita Malaysia total lockdown 4 Februari nanti. Hah? Total lockdown? Mari kita cerita. Untuk memulakan perbincangan ni, pertama sekali kita kena tahu apa maksud total lockdown tu, MJ. Lockdown adalah perintah berkurung. Dalam erti kata lain, orang ramai tidak boleh keluar dari rumah untuk bekerja, ke sekolah, malah tidak boleh menjalankan apa-apa aktiviti ekonomi. Seluruh rakyat Malaysia terkejut dan panik bila tular ura-ura kononnya sekarang negara kita akan melaksanakan lockdown selepas 4 Februari ini. Ini semua datang dari satu surat berkeliling dalaman yang diedarkan untuk kalangan ahli-ahli Eurochamp. Eurochamp atau nama penuhnya Eurochambers adalah komuniti perniagaan di antara syarikat-syarikat dari Eropah yang berniaga di Malaysia. Dan pada asalnya, ini bukanlah surat berkeliling untuk diedarkan kepada orang awam, tetapi ianya hanya bertujuan diedarkan di kalangan ahli sahaja. Tapi entah macam mana surat ini tersebar di kalangan orang awam, maka ramailah yang menyangkakan Malaysia akan melaksanakan lockdown selepas 4 Februari nanti. Tapi Ikram, apa isi kandungan surat ni? Dalam surat berkeliling ni, Meli, ini melaporkan isi perbincangan tidak rasmi di antara Eurochamp dan juga MITI, di mana MITI memaklumkan kepada Eurochamp kalau jangkitan COVID-19 masih tidak terkawal, berkemungkinan kerajaan akan melaksanakan lockdown selepas 4 Februari. Namun begitu, ini bukanlah satu kenyataan rasmi dari kerajaan. Ini hanyalah perbualan tertutup di antara mereka. Perbincangan ini diadakan untuk membincangkan statistik jangkitan baru COVID-19 yang kebanyakannya datang dari golongan yang bekerja, khususnya mereka yang bekerja kilang. Apa tidaknya, melihat laporan sekarang, walaupun PKP telah dilaksanakan di kalangan masyarakat, 99 kluster baru datang dari para pekerja kilang. Penularan ini berlaku di sekitar asrama dan pengangkutan pekerja. Sekaligus, syarikat-syarikat yang masih dibiarkan beroperasi gagal di dalam menjaga SOP yang ditetapkan. Dengan itu, kerajaan meminta kerjasama Eurochamp dan juga sektor perniagaan yang lain untuk memainkan peranan di dalam menjaga SOP di kalangan pekerja mereka. Dan seterusnya, Meli, apa kata kita buat satu analisis tentang data dan juga fakta untuk melihat adakah total lockdown dilaksanakan selepas 4 Februari nanti. Secara langsung menjawab persoalan orang ramai di luar sana, kenapa walaupun PKP dilaksanakan tapi jangkitan semakin meningkat. Walaupun PKP sudah dilaksanakan pada 13 Januari tahun ini, tapi jumlah jangkitan bukannya menurun tetapi semakin naik dan naik. Dan apabila PKP dikuatkuasakan tahun lalu bermula dari 18 Mac sehingga 12 Mei, di mana dalam masa 3 bulan tu kita boleh tengok kes jangkitan kes COVID berkurangan dari hari ke hari, membolehkan negara kita memasuki fasa PKPB dan PKPP. Memasuki seminggu di dalam PKP 2.0 yang dikuatkuasakan pada 13 Januari 2021, kita melihat kes jangkitan yang naik mendadak. Persoalannya kenapa? Untuk memahami perkara ini, kita tengok ciri-ciri virus COVID yang memerlukan 2 minggu untuk dikesan. Walaupun ramai yang dijangkiti semasa hujung tahun lalu, mereka tidak dikesan secepat mungkin. Jumlah sebenar hanya dapat dikenal pasti pada minggu kedua bulan Januari. Itulah kenapa ia naik mendadak. Dan mengikut Datuk Nur Hisham Abdullah, jumlah kes tinggi ini hanya akan berkurangan selepas 2 minggu, iaitu dijangka bermula 26 Januari. Dan kalau melihat statistik jangkitan sekarang, memang kes akan semakin berkurang. Sekarang kita tengok analisis data dan cuba untuk membuat ramalan ataupun fokus tentang penularan COVID-19. Kita tengok statistik jangkitan ini.
Dari 28 Disember sehingga 24 Januari, kita melihat kes jangkitan yang naik mendadak. 23 Januari sahaja, kita melihat kes paling tinggi yang pernah kita rekodkan, iaitu sebanyak 4,275 kes baru. Tapi kalau kita lihat pada tarikh 24, 25 dan seterusnya, kita boleh melihat kes jangkitan semakin mendatar dan dijangka akan mendatar sehinggalah ia turun perlahan-lahan sampai tahap kadar kes jangkitan akan menurun semula dan dijangka penularan akan dapat dikawal selepas 4 minggu. Dari analisis inilah kita boleh membuat ramalan tentang total lockdown adalah satu andaian yang terlalu ekstrim dan tidak perlu. Sebab dengan kecakapan frontliner dan kerjasama daripada kita semua adalah diyakini dalam masa 4 minggu lagi ini akan dapat dikawal. Dengan erti kata lain, diramalkan akan ada dua benda yang berkemungkinan terjadi. Satu, PKP akan diteruskan di mana ada sesetengah tempat akan dilaksanakan PKPD. Yang kedua, PKPB akan dilaksanakan. Dan melihat dari analisis ini, total lockdown berkemungkinan tidak akan dilaksanakan. Tapi ini hanyalah analisis data dan juga fakta. Apa yang jadi? Kami pun tidak tahu. Kalaulah total lockdown ini dilaksanakan, sebenarnya banyak pihak yang tidak akan bersetuju. Betul tu MJ. Sebab menurut Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, untuk melaksanakan lockdown ialah pilihan terakhir kerajaan. Kalau total lockdown dilaksanakan, ia akan memberikan kesan yang buruk kepada mental dan fizikal masyarakat di negara kita. Kumpulan pakar think tank pula mengatakan yang kalau total lockdown dilaksanakan, ini akan meruntuhkan ekonomi negara kita. Padahal ekonomi kita sekarang memang teruk dari tahun lalu lagi dan akan menjadi lebih teruk lagi kalau total lockdown dilaksanakan. Kesan buruk ni bukan sahaja kepada negara tetapi juga untuk semua rakyat. Begitu juga dengan kenyataan daripada Presiden Persatuan SME Malaysia, Datuk Michael Kang, di mana dia mengatakan yang total lockdown bukanlah penyelesaian untuk menanggani penularan COVID. Dan saya tertarik dengan kenyataan daripada dia. Katanya kalau rakyat tidak mati sebab COVID, rakyat akan mati sebab total lockdown. Jadi dia memberikan cadangan yang kerajaan sepatutnya ada alternatif lain lagi untuk memastikan COVID-19 terus menurun dan menurun. Dan menurutnya lagi, negara kita kerugian 700 juta sehari ketika melaksanakan PKP ini. Selain itu, katanya lagi, rakyat perlu belajar untuk hidup, menyesuaikan diri di dalam norma baharu dan mengamalkan SOP yang ditetapkan. Ya, Menteri Kanan Pertahanan kita juga berpendapat bahawa kita harus imbangi ekonomi dan kesihatan. Sekiranya total lockdown dilaksanakan, sebanyak 2.8 juta individu akan kehilangan pekerjaan sekaligus kehilangan pendapatan bulanan, terutama sekali daripada golongan B40. Apa-apapun, keperluan total lockdown ini perlu mengambil pandangan daripada semua pihak termasuk Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kewangan dan Bank Negara Malaysia. Dengan erti kata lain, semua orang perlu bersetuju kalau total lockdown dilaksanakan, termasuklah rakyat sendiri. Melihat sentimen rakyat sekarang ni, ada yang mahu total lockdown, ada yang tidak mahu total lockdown. Ada yang melihat total lockdown ni sebagai jawapan untuk menanggani COVID-19. Apa tidaknya, menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, kes harian di negara ni dijangka boleh mencecah sehingga 5,000 kes sehari pada minggu kedua bulan April 2021 dan akan melonjak kepada 8,000 kes sehari pada minggu keempat bulan Mei 2021. Kalau ini berterusan tidak dikawal, pada bulan Disember di Malaysia, kes akan meningkat sebanyak 29,000 orang pada setiap hari. Kesimpulannya, tiada kenyataan rasmi dari kerajaan lockdown akan dilaksanakan pada 4 Februari dan apa yang sebenarnya tular adalah satu pesanan yang dibawa dan disampaikan di luar konteks. Sekurang-kurangnya, masa video ini dibuat, tiada apa-apa pengumuman dari kerajaan untuk melaksanakan lockdown. Tapi ini membuka sebuah lagi ruang perbincangan yang menarik untuk kita semua bincangkan. Dengan melihat hujah-hujah dari kami tadi, sekarang kami tinggalkan anda dengan satu persoalan. Pada pendapat anda, adakah patut total lockdown dilaksanakan ataupun ada lagi penyelesaian yang lebih baik? Apa-apapun yang terjadi, Menteri Kanan Pertahanan YB Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob sudah memaklumkan mereka akan melihat sekiranya perlu total lockdown ataupun tidak.
Dan keputusan mereka akan diumumkan sebelum 4 Februari ini. Kita hanya boleh tunggu dan lihat. Ya, betul tu. Dan itu dia penjelasan dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk semua dan diharapkan penjelasan kami jelas dan menarik. Ini adalah kali pertama Meli dan saya co-host video, dan selepas ni Meli berkemungkinan akan banyak lagi muncul. Mungkin. Meli cuba buat yang terbaik untuk kita semua. Jadi saya minta goers semua bagi peluang dengan Meli, sebab kita di sini kan sebuah keluarga yang besar. I'll try my best. Apa-apa pun, itu sahaja daripada kami. Akan lebih banyak lagi episod menarik di Muat Naik pada masa hadapan. Kami jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, Menarik setiap hari.